Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Katrin Nada binti Abdul Aziz dari kelas asal PM2 dan kelas KUWS2 akan membentangkan tokoh usahawan pilihan hati saya, iaitu pengasas Habib Jiwils, iaitu Datuk Haji Habib Muhammad Abdul Latif, dan diteruskan oleh anaknya iaitu Datuk Seri Mir Sadid Habib. Baik, yang pertama mari kita lihat isi kandungan yang terdapat dalam pembentangan hari ini. Okey, yang pertama kita akan tengok kepada latar belakang sejarah, latar belakang. Yang kedua sejarah. Yang ketiga ciri-ciri keusahawanan yang terdapat pada pengasas Habib Jiwils ini, dan seterusnya kejayaan yang diperoleh, sumbangan serta rujukan yang telah saya gunakan sepanjang menyediakan slide pembentangan ini. Baiklah, yang pertama mari kita lihat siapakah Datuk Habib. Okey, sejarah jenama Habib ni bermula pada tahun 1958 apabila pengasasnya iaitu Datuk Habib membuka sebuah kedai peruncitan di Jalan Masjid Kapitan Keling di Pulau Pinang. Beliau juga pernah bekerja di kantin pejabat pos Jalan Masjid Kapitan Keling selepas Perang Dunia Kedua yang pada masa itu keadaan ekonomi negara sangat mencabar. Operasi perniagaan ini pada mulanya adalah secara kecil-kecilan di Peak Street Pulau Pinang. Sebelum itu, Datuk Habib ni hanyalah seorang pekerja di sebuah kedai emas. Tidak lama kemudian, beliau pun memutuskan untuk mempunyai bisnes sendiri. Baik, mari kita lihat secara ringkas apa sejarah Habib Jiwils. Jadi seperti yang saya maklumkan tadi, bermula pada tahun 1998 bila Datuk Habib membuka sebuah kedai runcit di Masjid Kapitan Keling di Pulau Pinang. Jadi pada waktu itu, melalui pemerhatian Datuk Habib, kawasan itu dipenuhi peniaga barangan kemas dan menjadi tumpuan orang ramai sehingga digelar Jewelers Corner. Perkara ini mendorong beliau membuka kedai barangan kemasnya sendiri, namun dengan sedikit kelainan lah, iaitu menjual belian dan batu permata. Perniagaan Habib Jiwils ni mendapat nafas barulah apabila anak beliau iaitu Mir mengambil alih perniagaan sebagai pengarah urusan. Jadi legasi ni diteruskan dan Datuk Seri Habib ini satunya anak lelaki yang menjadi pengasas Habib sehingga ke hari ini. Sebab Datuk Seri Mir ni sangat mewarisi Datuk Habib, iaitu mempunyai minat yang sama. Dan sewaktu kecil, Datuk Mir, beliau teruja melihat bapaknya membuka peti besi dan kagum dengan kilauan pelbagai warna belian dan batu permata. Jadi Datuk Mir selepas Habib belajar, beliau mendapat ilham yang tinggi lah, iaitu membawa konsep barangan kemas yang hangat di pasaran sehingga ke hari ini. Okay, jadi kalau kita tengok, Mir Habib ni dia banyak berhabis untuk strategi pemasaran. Habib Jiwils yang mencecah ratusan ribu ringgit yang mungkin nampak mahal, akan tetapi itu adalah strategi yang sangat efektif untuk jangka masa yang panjang bagi jualan dan penjualan dan penjenamaan semula. Walaupun mengalami naik turun dalam perniagaan, Datuk Mir ni berusaha keras untuk membolehkan syarikat ayah dia tadi dapat bertahan dengan kukuh, dan walaupun sewaktu negara mengalami kemelesetan ekonomi. Seterusnya, mari kita lihat apa ciri-ciri usahawan yang terdapat pada usahawan pengasas Habib Jiwils ini. Itu termasuklah Habib dan juga anak dia Mir. Jadi apa yang dapat saya rumuskan, terdapat 4 ciri usahawan yang dapat saya analisis hasil daripada kajian bacaan sendiri. Okay, antaranya ialah mengambil risiko, kreatif, ada strategi pengaruh dan mempunyai mutu kerja yang tinggi dalam syarikat Habib ini. Untuk ciri usahawan yang pertama yang terdapat pada Datuk Habib dan juga anak dia ialah berani menanggung risiko. Okay, seperti yang kita tahu, 5 tahun merentasi onak duri untuk Habib terus unggul dalam dunia manikam. Pada usia 83 tahun, serangan strok telah dialami oleh Datuk Habib lebih 12 tahun yang lalu, tapi tidak melemahkan semangat dia untuk meninjau premis cawangannya di seluruh negara. Dan Walaupun Datuk Habib ni bermula perniagaan keluarga dia yang diisahkan secara kecil-kecilan, akhirnya dia berjaya dapat kembangkan sehingga menjadi Habib Corporation Berhad. Dan untuk pengetahuan semua, Datuk Habib ni telah meninggal dunia lah pada tahun, tak silap saya, pada tahun 2020. Dan sekarang legasi diteruskan oleh anak dia sendiri. Jadi pembabitan beliau dalam bidang perniagaan barang kemas ni bermula secara kecil-kecilan saja kalau kita dapat lihat. Kemudian beliau telah memilih perniagaan emas secara serius sebagai bidang utama dalam mengorak langkah untuk mencapai kejayaan. Kemudian pada tahun 1958, beliau sanggup memulakan bisnes sendiri bermodalkan RM3,800 saja di Pulau Pinang. Sikit saja modal dia,
Tapi beliau tidak takut untuk menghadapi kegagalan ataupun risiko kedai yang dibuka tu tak laku, walaupun hanya bermula sebagai seorang pemborong emas saja. Akhirnya perniagaannya terus mendapat keuntungan sehingga ke hari ini. Baiklah, seterusnya kita dapat lihat yang pengasas Habib ni juga seorang yang sangat kreatif. Sebab apa? Sebab beliau menghasilkan produk yang diingini wanita seperti bercorak flora dengan berkualiti. Dan sehingga ke hari ini berbagai motif seperti haiwan dan serangga telah direka bentuk dalam perhiasan emas dan permata Habib. Terdapat berbagai rekaan Habib Jewels yang terkenal. Selain itu, beliau juga mempunyai produk yang lain dan seperti Cantik, Zul, Rahnu dan Habib Hotel. Maksudnya beliau bukan sahaja bergantung kepada perniagaan emas ini semata-mata. Daripada perniagaan emas ni, dia besarkan lagi cawangan dia seperti menyuguhkan hotel, buat Zul Rahnu dan sebagainya. Menurut Datuk Habib juga, pada peringkat awal orang membeli emas ni kerana ia adalah emas dan perhiasan wanita. Jadi aset pelaburan yang bernilai yang sangat tinggi. Tapi lama kelamaan beliau mampu menghasilkan sendiri produk yang diingini. Seperti kita tahu, evolusi aksesori sama seperti emas juga. Dan sehingga kini, berbagai motif seperti haiwan dan serangga disukai masyarakat. Justru, beliau perlu ikutlah peredaran zaman dan bagaimana corak wanita suka dari semasa ke semasa. Okay, mari kita lihat apa corak dan rekaan eksklusif Habib Jewels ni yang amat dibanggakan. Koleksi berlian bersijil antarabangsa terbesar di Habib yang terdiri daripada berbagai bentuk, saiz dan kejenihan. Antaranya ialah yang pertama kita tengok kat sini, koleksi Oro Italia 916, buatan tangan dan kandungan emas yang tinggi. Dia juga memamerkan rekaan halus dan bergaya. Yang kedua, kita tengok Hearts on Fire. Hearts on Fire ni terkenal dengan kesempurnaan potongan berliannya. Kini, Hearts on Fire bertapak di Malaysia melalui syarikat Habib sebagai pengedar eksklusifnya. Tidak kurang juga koleksi batu permata Habib, termasuk batu safir, D5 ataupun kita panggil juga sebagai ruby dan kecubung ataupun amethyst. Seterusnya kita juga ada koleksi istimewa daripada Habib. Yang pertama kita tengok kat sini, kita ada zamrud ataupun kita panggil sebagai emerald dan tanzanite. Tanzanite ni adalah satu batu permata yang sangat jarang didapati. Jadi sinonim dengan nama Habib ialah koleksi berlian Polaris, Adore dan juga Impress yang direka unik. Terdapat juga rantai leher panjang dan korongsang koleksi Aura. Yang ni direka khas untuk wanita berhijab. Mencari kelainan dan mahu memenangi hati pelanggan, Habib Jewels ni telah berkolaborasi dengan berbagai jenama antarabangsa seperti yang kita tahu yang paling famous, Hearts on Fire, iaitu syarikat dari Amerika Syarikat yang mempunyai potongan berlian yang sempurna di dunia. Selain itu, Stephen Webster dari London, ada juga Pandora dari Denmark dan ada juga Les Gorgeous by Eltis dari Perancis. Ada juga Taus dari Spanyol dan Ice Wash dari Belgium, iaitu pengedar tunggal jam tangan mewah mampu milik di dunia. Jadi banyak sebenarnya syarikat-syarikat antarabangsa yang mahu berkolaborasi dengan Habib Jewels kerana yakin dengan kualiti dan juga mutu produk yang telah mereka tawarkan kepada pelanggan. Baiklah, seterusnya Habib Jewels juga amat menekankan mutu kerja yang tinggi. Okay, kalau kita tengok, syarikat Habib ni menghasilkan produk yang diingini wanita seperti bercorak flora dengan hasil yang berkualiti. Jadi menurut Habib ni, kualiti produk yang baik adalah asas kepada mutu kerja yang terbaik untuk pelanggan. Jadi apabila pelanggan dapat berpuas hati, maka kepuasan pelanggan pun terjamin. Contohnya, syarikat ni dia tak sekadar menjual, malah memberikan rundingan kepada pelanggan. Jadi ramai pelanggan yang sangat setia kerana yakin dengan kualiti yang ditawarkan. Habib juga membuktikan bahawa pelanggan mampu memilih apa jua barangan mengikut kemampuan masing-masing. Baiklah, kalian nak tahu, Habib mempunyai ramai pelanggan yang tetap dan sentiasa menyokong perniagaan mereka kerana yakin dengan kualiti barangan yang ditawarkan. Jadi mari kita lihat apa komen-komen pelanggan Habib mengenai produk yang ditawarkan. Well, Habib adalah jeweler saya yang paling digemari. Saya dah jadi pelanggan dia lebih daripada 15 tahun. Saya memang suka rekaan dia, modern, unik. And then harganya adalah lebih rendah daripada jenama di pasaran. Habib mempunyai koleksi barang-barang terkini
kualiti, dari segi reka bentuk yang moden, dan untuk generasi-generasi muda. Baik, sudah tentu terdapat pelbagai kejayaan yang dicapai oleh Habib Jewels. Antaranya ialah the best retailer in jewellery and timepieces daripada Surah KLCC yang apabila memperkenalkan koleksi berlian coklat yang dikenali sebagai Habib's Hazel Collection. Dan yang kedua, mereka juga mendapat anugerah The Gold Virtuosi Award kerana rekaan kreatif Habib dalam rekaan baju dalam wanita yang direka dengan 100% emas serta diiktirafkan oleh badan antarabangsa sendiri iaitu the World Gold Council. Okey, yang ketiga, Habib tersenarai di Malaysian Book of Record untuk rekaan masa ni gaun berlian termahal di dunia bernilai 19 juta ringgit. Gaun eksklusif ini diikat menggunakan 2,500 butir berlian Hearts on Fire. Dan pada 2003 dan 2004, Habib menerima sekali lagi Best Retailer in Jewellery and Timepieces Award daripada pihak pengurusan kompleks Suria KLCC. Banyak lagi sebenarnya kejayaan yang diperoleh, tapi setakat ini saya hanya mampu share 4 kejayaan ini saja. Okay, akhir sekali, mestilah terdapat sumbangan yang telah diberikan Habib Jewels kepada ekonomi dan masyarakat tempatan. Antaranya ialah Habib Jewels sumbang 100,000 kepada negara. Okay, pada waktu ni negara kita dilanda pandemik, dan pandemik yang melanda ini telah memberi kesan kepada haiwan di zoo negara. Jadi Mir Habib telah memperkenalkan wafer emas 999 bermotifkan 6 haiwan ikonik zoo negara dengan konsep membeli sambil berderma. Okay, kalau kita tengok dalam slide ni, gambar di sebelah menunjukkan Datuk Seri Mir Habib iaitu yang berada di kiri, yang menunjukkan kepingan emas yang dihasilkan oleh Habib sendiri serta mempunyai gambar haiwan yang terdapat di zoo di majlis penyerahan cek sumbangan Habib kepada zoo negara di Habib. Okey, apa kesan dia? Kesan menerusi dana yang diberikan, zoo negara mampu bertahan sehingga Mei dan berharap lebih banyak syarikat berkolaborasi bersama pihaknya dalam mengurangkan beban atau mengurangkan bebanan yang ditanggung semasa pandemik. Okey, selain itu, Habib Jewels juga telah memberi peluang kepada masyarakat tempatan kita untuk menikmati emas dan berlian bertaraf antarabangsa. Memandangkan Habib telah menjadi pengedar yang sah dan dipercayai di seluruh dunia bagi kebanyakan produk emas dan berlian antarabangsa, masyarakat sendiri, masyarakat tempatan kita dapat menikmati harga emas dan berlian yang lebih rendah berbanding jenama yang lain. Dan bukan itu sahaja, pada asasnya Habib Jewels ni digelar ataupun dipanggil sebagai heritage brands, iaitu mereka menitik beratkan kebudayaan Malaysia. Hal ini kerana di Malaysia, apabila rakyat membeli emas atau barang kemas, ada dua sebab. Satu sebagai perhiasan dan yang kedua sebagai pelaburan. Jadi hal ini sesuai dengan matlamat Habib Jewels, iaitu semua orang tak kira latar belakang dan umur mampu memiliki barang kemas dengan harga yang berpatutan. Itu sahaja daripada saya. Kesimpulannya, walaupun Habib mengalami naik turun dalam perniagaan, usaha keras mereka membolehkan syarikat dapat bertahan dengan kukuh, dan walaupun sewaktu negara mengalami kemelesetan ekonomi. Bermula dengan kedai kecil di Penang, jenama ini sudah tersohor di luar negara. Hasil kombinasi hasil keras, ilmu, kemahiran dan komitmen pemilik dan syarikat untuk terus maju ke hadapan. Semoga kisah ini dapat memberi inspirasi kepada usahawan di luar sana yang ingin mengembangkan lagi perniagaan. Sekian, terima kasih.